أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤده إليه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Maksudnya, sesungguhnya dari ahli kitab, segulungan dari ahli kitab suka dan berangan-angan kiranya dapat mereka menyesatkan kamu. Padahal mereka tidak akan menyesatkan sesiapa pun, melainkan dirinya sendiri. Dan mereka pula tidak menyedari yang akibat yang buruk itu. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufurkan, yakni engkarkan ayat-ayat keterangan Allah, padahal kamu menyaksikan kebenarannya? Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya? Dan berkatalah segulungan dari ahli kitab sesama sendiri, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi, dan kufurlah, engkarlah pada petangnya, supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. Dan mereka berkata lagi, janganlah kamu percaya malaikat kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benarnya ialah petunjuk Allah. Mereka berkata pula, janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada sesiapa seperti apa yang telah diberikan kepada kamu, atau mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah amat luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Allah menentukan pemberian rahmatnya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Dan di antara ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan mengembalikannya dengan sempurna kepadamu. Dan ada pula di antara mereka
yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sedinar pun, ia tidak akan mengembalikannya kepada kamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan, tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi. Dan mereka pula selalu berkata, dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui bahawa mereka berdusta. Bahkan mereka berdosa memakan hak orang, kerana sesiapa yang menyempurnakan janjinya mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka yang dibuat, mereka itu tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat-ayat yang dibaca ini masih lagi menceritakan berkenaan dengan kejahatan dan penyelewengan golongan ahli kitab, iaitulah orang-orang Yahudi yang mengetahui berkenaan dengan benarnya Nabi Muhammad SAW dan benarnya perkara-perkara yang ada di dalam Quran, tetapi mereka menentang Islam, menentang Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalangan orang-orang Kristian, walaupun ada yang sesat, ada di kalangan padri-padri mereka yang mengetahui berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, tetapi mereka sengaja tidak beriman dan mereka mahu menyesatkan orang-orang yang beriman. Maka Allah memberi peringatan kepada kita. Wadda ta'ifatun min ahlil kitab law yudhillunakum. Sesungguhnya segolongan dari ahli kitab suka dan berangan-angan, bercita-cita, kiranya mereka dapat menyesatkan kamu. Kamu menyeleweng daripada agama Islam. Kalau boleh, kamu masuk agama mereka, agama Kristian. Kalau tak masuk agama mereka pun, menyeleweng daripada ajaran Islam. Kalau tidak menyeleweng dengan cara menyeluruh, menyeleweng dengan sebahagian sahaja. Mereka melakukan berbagai-bagai cara. Dengan melakukan gerakan Kristianisasi, gerakan Freemason, gerakan Lion Club, Rotary Club yang berlaku pada hari ini. Semua gerakan ini adalah gerakan Yahudi dan Kristian yang bertujuan untuk menyesatkan manusia supaya terpesong daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahli-ahli falsafah yang melahirkan ideologi dan teori-teori, bermula ibunya iaitulah pragmatia, itulah sekularisme, yang memisahkan agama dengan politik, yang memisahkan agama dengan pemerintahan. Yang melahirkan ajaran ini ialah golongan ahli kitab. Apabila agama dipisahkan daripada politik, daripada ekonomi, daripada pemerintahan, maka dicipta berbagai-bagai teori dan ideologi yang lain daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan nasionalisme, pragmatisme, komunisme, sosialisme dan macam-macam nama lagi. Semua ideologi ini dicipta oleh tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh Kristian. Dan mereka buat masuk dalam negeri orang Islam supaya orang Islam menganut. Dan ada orang Islam yang menganut, bukan saja menganut, berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian untuk menegakkan ideologi ini. Maka jadi sesatlah sesat-sesatnya. Jauh daripada agama Allah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah Ta'ala menjadikan agama Islam agama yang sempurna, agama yang cukup. Apabila seseorang itu sembahyangnya cara Islam, puasanya cara Islam, zakatnya cara Islam, hajinya cara Islam, nikah kahwin cara Islam,
makannya cara Islam. Tiba-tiba pemerintahan negara ikut teori-teori barat. Ikut ideologi yang bukan Islam. Bermakna sesat. Menyeleweng. Inilah kerja ahli kitab. Dan banyak orang Islam yang terpengaruh dengan penyelewengan ini. Dan mereka telah berjaya menyesatkan sebahagian daripada orang Islam. Tetapi mereka tidak berjaya menyesatkan seluruh orang Islam. Kerana akan tetap ada orang Islam yang mempertahankan agama mereka. Walaupun mereka berusaha untuk menyesatkan orang Islam. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Padahal mereka tidak merasai, mereka tidak menyadarinya. Mereka juga sesat sama. Termasuk di kalangan sesat akan dihukum oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Terutamanya mereka tahu menyesatkan orang dan mereka juga sesat, maka lagi besar padahnya dan seksanya pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufur terhadap ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan kebenarannya? Di antaranya ialah kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Dan Allah menurunkan ayat ini di Madinah kerana surah ini surah Madaniyah. Di Madinah ramai orang-orang Yahudi menjadi rakyat di bawah pemerintahan Islam. Mereka mendengar ayat ini dibaca. Sepatutnya mereka yang dulu menerima pengajaran daripada ayat-ayat ini. Pendedahan yang nyata daripada Allah tentang penyelewengan mereka. Tetapi mereka terus berdegil. Kufur terhadap ayat-ayat Allah. Terhadap tanda-tanda Allah. Di antaranya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kufur ayat-ayat Allah yang ada di dalam Taurat, dalam kitab mereka sendiri. Ayat-ayat yang berkait dengan hukum qisas dan hukum hudud. Ayat-ayat yang berkait dengan haramnya rasuah. Tetapi pemimpin-pemimpin mereka beramal dengan rasuah. Termasuk ulama-ulama mereka beramal dengan rasuah. Dan mereka meminda ayat-ayat Allah apabila kesalahan hudud dan qisas dilakukan oleh orang-orang kenamaan, oleh pemimpin-pemimpin. Punca mereka menolak hukum-hukum yang ada dalam Taurat ialah apabila kesalahan besar dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, orang-orang kenamaan. Maka ulama-ulama digunakan. Walaupun ayat ini ditujukan kepada golongan ahli kitab, menjadi pengajaran juga kepada ulama-ulama Islam dan orang Islam. Yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya dengan ulama dunia, ulama dunia ataupun ulama usul. Bukannya ulama akhirah. Bila disebut ulama akhirah, bukan ulama yang tak makan tak minum. Maka minum juga, nak fikir juga. Tapi ada perhitungan halal dan haram. Tetapi di sana ada ulama usul, ulama-ulama jahat. Ulama dunia, ulama yang mengajar dunia, tidak peduli hari akhirat. Wujud di kalangan umat Islam sendiri, sebagaimana wujud di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Padri-padri dan pendeta-pendeta yang menyeleweng daripada kitab Allah dan ayat Allah. Mereka kufur terhadap ayat Allah. Apa makna kufur? Kufur makna engkar. Apa makna engkar? Engkar maknanya lawan. Lawanlah. Bila Allah mengatakan arak, judi, riba adalah haram, tiba-tiba dipinda supaya ada yang dihalal dan diizinkan. Apabila Allah mengatakan ada hukum-hukum yang tertentu dalam kesalahan-kesalahan jinayah, hudud dan qisas, tiba-tiba mereka buat undang-undang manusia. Dan ada pula ulama-ulama yang menyokong undang-undang ciptaan manusia dengan menolak undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara total, secara terang dan nyata.
Dan ada di antara mereka yang berani mengatakan bahawa ayat Allah tidak sesuai. Kalau diamalkan hukum-hukum Allah ini akan membawa hara dan macam-macam. Ini termasuk kufur dan ingkar akan ayat-ayat Allah. Sebagaimana yang berlaku di kalangan ulama-ulama ahli kitab yang tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, yang tahu berkenaan dengan syurga dan neraka. Mereka lah yang menubuhkan bala tentera Ahzab, pasukan bersekutu, gabungan daripada kabilah-kabilah musyrikin Mekah, Bani Bakar dan lain-lain lagi bergabung untuk menyerang Madinah, menghapuskan Nabi Muhammad SAW, menghapuskan kerajaan Islam dan menghapuskan negara Islam. Tidak beza dengan apa yang berlaku hari ini di Palestin. Golongan nak menghapuskan kerajaan Hamas di Palestin. Dan tak beza apa yang berlaku dengan negara kita. Yang nak menghapuskan usaha untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada beza dengan Ahzab di zaman dulu dengan Ahzab di zaman sekarang. Di sinilah hikmahnya kita disuruh menyebut tiap-tiap hari raya wa hazamal ahzab wahda. Dan Allah menghancurkan Ahzab dalam keesaannya. Kerana golongan ini wujud sepanjang zaman. Inilah mukjizat Al-Quranul Karim. Bila kita baca kitab Tauhid, disebut mukjizat Nabi-Nabi, mukjizat Rasul-Rasul, mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya, mukjizat Nabi Saleh dengan untanya, mukjizat Nabi Daud boleh melembutkan besi, mukjizat Nabi Sulaiman boleh memerintah angin dan boleh menguasai bahasa yang diucapkan oleh burung dan binatang. Adapun mukjizat Nabi kita Muhammad SAW ialah Al-Quranul Karim, yang disebut dengan mukjizat yang hidup sehingga hari kiamat. Tidak mati dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa makna mukjizat sehingga hari kiamat? Maknanya cerita-cerita dan kisah-kisah yang ada dalam Quran adalah kisah yang berlangsung peristiwanya sehingga hari ini dan sehingga hari kiamat. Bila disebut berkenaan dengan ahli kitab yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mereka menyaksikan kekufuran itu, maka golongan ini wujud sehingga hari ini. Bukan sahaja di kalangan Yahudi dan Kristian, termasuk di kalangan ulama usul, ulama-ulama jahat di kalangan umat Islam yang memutablikkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Mereka campur adukkan yang benar dengan yang salah. Mereka berpura-pura beribadat, mengerjakan ibadat, tak tinggal ibadat. Orang Yahudi, orang Kristian berzikir, menyebut nama Allah, dan mereka baca kitab Taurat malam Sabtu. Tiap-tiap malam Sabtu baca kitab Taurat. Macam kita lah juga tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin, baca Suratul Kahfi. Tapi lepas pada itu membawa ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada Islam, menyebabkan orang-orang yang jahil jadi keliru. Duduk nampak dia pergi ke masjid juga, dia buat ibadat juga. Kalau orang Yahudi duduk nampak dia ni ahli kitab, orang yang tahu kitab, yang tahu syurga neraka, takkan dia nak menyesatkan kita? Dia pun tahu juga, dia pun takut masuk neraka juga. Mereka lupa bahawa di sana adanya hidayah daripada Allah. Ada orang yang dapat hidayah dan ada orang yang tak dapat hidayah. Hidayah dan petunjuk daripada Allah. Di antara yang tak dapat hidayah ialah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, yang tahu berkenaan dengan agama tapi tak ikut agama, tak dapat hidayah. Di antaranya ialah ad-dhalin, orang-orang yang sesat, yang tak ada pengetahuan langsung, tak dapat hidayah. Adapun yang dapat hidayah ialah alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitulah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan orang yang soleh. Ini orang yang dapat hidayah.
Kalau nak tahu dapat hidayah, ambil pengajaran daripada mereka. Dan mereka yang tak dapat hidayah, walaupun dia adalah ahli kitab, tahu berkenaan dengan kitab, menjalankan kerja menyeleweng. Yang paling jahat ialah mengelirukan kebenaran, mengelirukan orang. Orang nampak dia pun tahu agama juga. Berjuang komunis, berjuang kapitalis, berjuang sosialis, dia pun tahu agama juga, kerti agama. Bukan sahaja komunis menggunakan agama, Amerika juga menggunakan agama. Hari ini Amerika guna orang Islam. Dia ada orang Islam ni berjuruh, orang Islam dia tak juruh. Bila Amerika kata juruh tu, tak juruh lah tu. Kita kena faham. Bila Amerika kata orang ni boleh percaya, tak boleh percayalah orang tu. Dia kena faham. Bila musuh-musuh Islam memberi kepercayaan kepada orang yang bernama Islam, maka orang itu tak boleh dipercayai. Inilah golongan yang mengelirukan yang benar dengan batil, yang menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Pasal apa? Kerana nak hidup atas dunia saja. Gomo atas dunia dulu gali apa, akhirat ke kesian. Boleh bertaubat pula, boleh bertaubat, belum mati boleh bertaubat, akhirnya mati dalam keadaan tidak bertaubat, dalam keadaan lalai dan leka. Itulah orang yang tak dapat hidayah daripada Allah. Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan berkatalah segolongan dari ahli kitab sesama mereka, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi, dan kupulah engkaulah pada petangnya, supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. Para ulama tafsir menceritakan golongan ini bersembahyang subuh bersama dengan Nabi SAW, berpura-pura sembahyang subuh. Oh, rajinnya sembahyang subuh, hawa-hawa mari dah, seolah-olah mereka orang beriman. Sebelah petang mereka tak pergi ke masjid lagi. Mereka kata Muhammad tak betul. Tujuannya ialah supaya orang ramai tengok, orang yang lemah iman ni tengok. Tengok dia ni ahli kitab, alim, tahu. Pagi tadi nampak ada di masjid. Lepas tu tak mari dah. Itu menandakan ada tak betul lah tu. Dia perangkap gitu. Dengan tujuan untuk mengelirukan orang. Dia sanggup buat begitu. Dia mari dalam majlis Nabi, lepas tu dia tak mari. Dengan tujuan untuk memerangkap orang-orang yang lemah iman yang hadir dalam majlis supaya menolak Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala mendedahkan penipuan dan kejahatan mereka. Kalau zaman Nabi ada hak lagu ni, zaman hak tak ada Nabi kau sangat lagi lah. Memang tujuan dia datang untuk mengheret orang-orang yang sudah datang supaya jangan lagi datang ke majlis yang menegakkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia untuk buat umpan, nak kecek. Oh, dia tahu, dia mengaji, ada pada betul lah tu. Oleh kan tu tak mari dah tu, ada pada betul. Ini dilakukan oleh mereka. Allah Ta'ala mendedahkan penipuan golongan ahli kitab ini. Sengaja tujuan dia datang untuk menipu. Lepas tu tak datang untuk menyesatkan orang. Wala tu'minu illa liman tad'a dinakum. Qul innal huda hudallah an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Dan mereka berkata lagi, janganlah kamu percaya malaikat kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Mereka berkata sesama mereka, jangan percaya kepada Muhammad. Jangan percaya kepada pengikut-pengikut Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad. Percayalah kepada sama-sama Yahudi kita. Sama-sama kita ni, percaya bersama-sama kita. Jangan dengar cakap-cakap Muhammad. Walaupun di sana ada benda yang sama dengan kitab kita, tapi sebenarnya Muhammad tak betul. Orang yang bawa ajaran Muhammad tu tak betul. Kena tanya padri-padri kita, ulama-ulama kita, orang alim kita. Allah Ta'ala mendedahkan percakapan mereka. Qul innal huda hudallah.
an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benarnya ialah petunjuk Allah. Petunjuk yang sebenar ialah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu bukan rekaan manusia, bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu, tetapi daripada Allah taala. Mereka berkata pula, janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada sesiapa seperti apa yang telah diberi kepada kamu, atau mereka akan mendapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. Mereka kata pula, ajaran yang ada dalam Taurat ni tak diberi kepada orang lain, melainkan kepada bangsa Yahudi saja, kepada golongan ahli kitab. Muhammad bawa tu kecek saja, jangan percaya pada dia. Kerana ajaran yang asal ialah ajaran yang dibawa oleh ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama ahli kitab. Jangan terparuh dengan Muhammad. Allah Ta'ala suruh Nabi kita menjawab, Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah. Dia berikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah amat luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Puncanya, kerana Allah Ta'ala lantik Nabi akhir zaman, dia berketurunan Ismail bin Ibrahim, dia berbangsa Arab, bukan dari keturunan Bani Israel, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Pelantikan Rasul ni bukan mereka boleh tentukan, bukan macam pilihan raya, bukan mereka boleh tentukan, manusia boleh lantik. Pelantikan Rasul adalah pilihan daripada Allah Ta'ala. Orang Yahudi yang telah membaca di dalam kitab-kitab mereka, mendengar daripada nabi-nabi zaman dulu di kalangan nabi-nabi Bani Israel akan zahir nabi akhir zaman dengan tanda-tandanya. Lalu mereka bertemu dengan Madinah, bumi yang subur di tanahnya pokok tamar, yang ada di kelilingnya batu-batu hitam laksana arang, dan beberapa tanda lagi. Di sini akan berlakunya hijrah Nabi akhir zaman. Mereka berkumpul di situ untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang dijanjikan. Tiba-tiba Nabi itu zahir di Mekah. Zahir di Mekah dari kalangan Bani Ismail, zuriat Nabi Ismail bin Ibrahim, bukan zuriat Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini menyebabkan mereka malah. Malah ke siapa dia? Malah ke Tuhan. Malah ke Tuhan. Yang melantik ni Tuhan. Malah ke Tuhan. Kalau malah ke Tuhan bolehlah. Innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Sesungguhnya kelebihan, kurnia adalah di tangan Allah. Allah beri pada sesiapa yang dia kehendaki. Maka Allah pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad jadi nabi yang tinggi di sisi Allah, yang dilantik menjadi rasul. Oleh kerana itulah di sisi setengah ulama dan sisi guru ulama-ulama Syiah mengatakan Abu Talib beriman. Tetapi Imam Bukhari dan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Ulama-ulama Syiah dan sebahagian ulama Sunni, di antaranya Syekh Muhammad Abu Zuhra, ulama yang terkenal di Mesir, mengatakan dia mengharapkan Abu Talib beriman. Kerana Abu Talib melihat sendiri peristiwa kenabian, tanda-tanda kenabian anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita kena faham oleh bahawa tanda-tanda kenabian diketahui oleh golongan ahli kitab. Ulama-ulama ahli kitab yang sebenar beruzlah, mengasingkan diri, tak boleh duduk. Kalau duduk tengah orang ramai, bawa ajaran yang betul, kena tangkap, kena bunuh, kena sembelih, kena bakar. Ada yang dibakar api, dia belah dengan gergaji. Inilah menyebabkan banyak ulama-ulama ahli kitab yang menyeleweng. Termasuklah menyeleweng di dalam kenyataan supaya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah mengatakan bahawa pelantikan Rasul ini adalah daripada Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan pemberian rahmatnya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Rahmat yang paling besar ialah rahmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat rahmat kepada seluruh alam. Kedatangan Nabi Muhammad adalah rahmat kepada seluruh alam. Rahmat macam mana orang curi kena kerat tangan? Orang bunuh orang kena bunuh. Rahmat itulah rahmat. Walakum fil qisas hayatun la ulil albab. Dan bagi kamu dalam hukuman qisas itu membawa kehidupan wahai orang yang mempunyai hati perut. Rahmat semua hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, termasuk hukum-hukum yang keras. Hukum qisas dan hukum hudud adalah rahmat yang dibawa oleh Allah kepada sesiapa yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengurniakan rahmat secara khusus kepada sesiapa yang dikehendaki. Khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai limpah kurnia yang besar, maka golongan Yahudi tak patut dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak patut dengki kepada umat Islam. Wa min ahli alkitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayh. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayh illa ma dumta alayhi qa'iman. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan di antara ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan mengembalikannya dengan sempurna kepadamu. Dan ada pula di antara mereka yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sedinar pun, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi, iaitulah orang-orang Arab. Dan mereka pula selalu berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui bahawa mereka berdusta. Ayat ini mendedahkan pembohongan orang-orang Yahudi demi untuk menyesatkan pengikut-pengikut mereka sendiri. Mereka sanggup pindah kitab Allah Ta'ala. Di antaranya, kecek orang Arab tak apa, kecek orang Islam tak apa, kecek sama-sama Yahudi tak boleh. Begitulah makan riba dikatakan haram mengikut agama Yahudi. Tetapi haram kalau makan riba sama-sama Yahudi. Kalau makan riba dengan bangsa lain, tak apa, halal, boleh pahala pula. Ada yang mengatakan boleh pahala pula. Ini dianggap penyelewengan mereka. Allah mengatakan sebahagian ahli kitab ini sangat kuat berpegang dengan kitab mereka. Orang Yahudi ini babi tak makan, sembelih. Bahkan Allah Ta'ala membenarkan kita orang Islam halal makan sembelihan orang Yahudi. Kalau kita pergi ke Amerika, pergi ke England, pergi ke Eropah, kalau tengok ada tanda sembelih Yahudi, itu boleh makan. Boleh makan. Ini dengan nas Quran. Semua mazhab tak boleh kata tak boleh. Ini dengan nas Quran. Wa ta'amu ahli al-kitab halal lakum. Dan makanan ahli kitab halal kepada kamu. Sepatutnya perkara ini menarik orang Yahudi masuk Islam. Menandakan benarnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita kena ingat, sembelihan orang murtad tak boleh makan. Orang Islam yang keluar daripada agama Islam, sembelihan dia tak boleh makan. Tapi orang yang menganut agama Yahudi dan Kristian, kalau sembelih putu orang, sembelih macam kita sembelih, binatang yang boleh makan, halal kepada orang Islam. Dan ada di antara mereka sangat amanah.
Amanah kalau kita simpan duit, banyak dia akan pulang sebagaimana kita simpan kepada dia. Kuat berpegang dengan agama. Bahkan ada di antara mereka yang senyap-senyap tahu ni Nabi Muhammad Nabi suruh ada kata uduh. Bahkan hari ini ada di kalangan orang Yahudi yang menganut satu mazhab yang mengharamkan penubuhan negara Israel. Kalangan orang Yahudi tak setuju negara Israel ini ada. Tubuh negara Israel ini bercanggah dengan ajaran agama Yahudi sendiri. Tubuh negara Israel ini cari bala, cari maut, cari mati. Mereka tahu benarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan mereka tak masuk Islam. Ada di antara mereka sangat amanah. Dan ada di antara mereka yang tidak amanah. Beri 1 dinar pun nak minta balik payah. Kena ulang acak orang kata. Ada di antara mereka yang perangai uduh. Dan Allah Ta'ala mengajar Nabi kita dengan akhlak yang mulia menunaikan amanah. Sebagaimana janji kita kepada orang bukan Islam. Oleh kerana itu kita orang Islam mesti teguh janji kita dengan orang bukan Islam. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan mereka berdosa memakan hak orang. Sesiapa yang menyempurnakan janjinya mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Satu golongan bertanyakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kami menghadiri menyertai satu peperangan. Lalu kami takak ayam, takak kambing, golongan ahli zimmah. Ahli zimmah ni orang kafir zimmi, orang kafir yang menjadi rakyat di dalam negara Islam, yang setia dengan orang Islam. Boleh makan ke tak? Ibnu Abbas kata, haram, tidak boleh. Bila orang kafir itu ahli zimmah, dia mempunyai kesanggupan berada di bawah pemerintahan Islam, kita tidak boleh kacau dia, tak boleh ambil harta dia. Tak boleh. Di sini menunjukkan bahawa orang Islam mesti setia dengan janji dia. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam mestilah mengikut syarat mereka. Orang Islam kalau berjanji dengan orang yang bukan Islam, kita mesti tuna janji, wajib. Ini adab orang Islam. Jangan makan-makan dia kafir, kita berjanji pelawak dengan dia tak apa. Ini tak betul. Ini bukan ajaran Islam. Sebenarnya inilah yang menyebabkan orang kafir masuk Islam. Kerana melihat orang Islam amanah. Di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apabila Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ditugaskan untuk menjadi penglima tentera Islam di wilayah barat untuk memerangi Rom, kuasa besar dunia. Setelah dipecat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang diberi gelaran oleh Nabi SAW dengan Sayfullahi wa Sayfu Rasulih, pedang Allah dan pedang Rasulnya. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini telah melakukan beberapa kesilapan. Di antaranya menyongkil mayat yang sudah mati, cokeh mata. Di antaranya melibatkan pasukannya membunuh perempuan, membunuh tawanan. Yang mengatakan sabakna. Zaman Sayyidina Abu Bakar, dia melakukan beberapa kesilapan. Sayyidina Umar suruh pecat Khalid bin Walid. Pecat. Tapi Khalid ini pandai berperang, selalu pandai berperang sangat. Tak ada medan perang kalau dia masuk kalah. Bahkan dalam perang Uhud ketika dia kafir, dialah yang mengepalai pasukan tentera yang menawan bukit yang ditinggalkan oleh orang Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi memberi gelaran kepadanya, Sayfullahi wa Sayfu Rasulih, pedang Allah dan pedang Rasulnya. Bila Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar pecat Khalid. Daripada penglima tertinggi jadi tentera biasa saja. Lalu orang tanya Khalid apa perasaan dia. Khalid kata, aku berperang bukan kerana Sayyidina Umar, aku berperang kerana Allah. Khalid menunjukkan keikhlasannya. Abu Ubaidah yang dipilih mengganti Khalid ialah orang yang lebih besar pada Khalid lagi. Iaitulah salah seorang sahabat 10 yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW.
Orang yang disebut oleh Nabi Aminul Ummah, orang yang amanah di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah lebih besar daripada Khalid bin Walid lagi. Jangan perlu kita ingat Khalid dia pecah, latih orang yang rendah ini. Abu Ubaidah ni lebih besar Khalid bin Walid pada Khalid lagi. Dan Sayyidina Umar berkata, ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah dalam keadaan sakit, kata Sayyidina Umar, sekiranya Abu Ubaidah masih hidup, nescaya aku cadangkan dia menjadi khalifah mengganti aku. Tetapi Abu Ubaidah mati sebelum Sayyidina Umar bin Khattab. Mati sakit taun di Syam. Abu Ubaidah yang dilantik menjadi gubernur, yang menjadi penglima tentera Islam, telah mengambil tindakan memulang balik jizyah, bayaran cukai yang dibayar oleh orang kafir Kristian kepada kerajaan Islam. Kerana mengikut syarat bayaran jizyah, orang kafir bayar cukai kepada kita, kita wajib menjaga keamanan dia, menjaga keselamatan dia. Ini wajib bagi orang Islam dan bagi kerajaan Islam. Oleh kerana Abu Ubaidah berpendapat tentera Islam sibuk berhadapan dengan Rom, kuasa besar dunia, yang tenteranya terlalu besar, maka tidak boleh menjamin keselamatan orang-orang Kristian daripada kabilah Arab. Maka Abu Ubaidah mengambil tindakan memulang balik cukai yang diambil daripada orang yang bukan Islam. Menyebabkan orang yang bukan Islam Kristian ini merasa heran. Selama ni kerajaan jangan nak balik cukai, naik, kalau naik adalah biasanya juga berlaku dalam dunia. Ini berlaku pulang balik cukai yang diambil. Lalu mereka berkata, kami lebih rela berada di bawah kerajaan Islam. Kami lebih rela, walaupun kami orang Kristian, kata mereka, sama dengan Rom, tapi kami lebih rela berada di bawah pemerintahan Islam. Di sini menunjukkan bagaimana orang Islam menjaga amanah dan menunaikan amanah. Wajib menunaikan amanah, bukan saja sesama Islam, termasuk dengan orang yang bukan Islam. Bukan macam orang Yahudi, amanah sama-sama Yahudi dengan lain pada Yahudi, dan apa buat macam-macam pun. Ini kena ingat molek-molek. Kita orang Islam mesti jaga akhlak kita, janji kita bila berniaga dan sebagainya, termasuk dengan orang yang bukan Islam. Bahkan ketika berhijrah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan Mekah, Nabi ada memegang amanah yang diberi kepadanya oleh orang-orang Mekah yang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak masuk Islam, tapi percaya ke Nabi, tinggal amanah. Bila Nabi nak berhijrah, Nabi meninggalkan Sayyidina Ali duduk di Mekah, jangan hijrah lagi, supaya Sayyidina Ali memulang balik amanah orang-orang yang bukan Islam, penduduk Mekah, yang disimpan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan amanah mesti ditunai, termasuk kepada orang yang bukan Islam. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka yang dibuat, mereka itu tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ini ditujukan kepada mereka yang tidak menunaikan janji, terutamanya janji golongan ahli kitab untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang Nabi yang dilantik oleh Allah di kalangan Bani Israel memberitahu kepada Bani Israel akan zahir Nabi akhir zaman. Kamu hendaklah beriman dan berjuang bersama dengan Nabi itu bagi menegakkan Islam. Ulama-ulama mereka yang tahu berjanji untuk beriman dengan Nabi akhir zaman. Ini berjanji dengan Allah. Bila langgar janji dengan Allah,
maka murka Allah sangat besar dan sangat bahaya padanya pada hari kiamat kelak. Termasuklah juga bagi orang Islam mesti memelihara janji dan menunaikan dengan cara yang betul. Para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini menyebut satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Seorang sahabat yang bernama Umru'ul Qais. Bukan Umru'ul Qais penyair. Yang penyair itu dia tak dah masuk Islam, mati kafir. Umru'ul Qais yang menjadi sahabat ada nama Umru'ul Qais. Berbalah dengan seorang daripada Hadramaut dalam masalah tanah. Lalu berbicara di hadapan Nabi SAW. Mengikut kaedah pembicaraan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang mendakwa hendaklah mendatangkan saksi dan orang yang ingkar hendaklah bersumpah. Lalu Nabi minta kepada si Hadramaut ini membawa saksi. Tiba-tiba dia tak boleh nak bawa saksi. Lalu Nabi minta daripada Umrul Qais bersumpah. Umrul Qais pun bersumpah. Ini hak dia. Lalu Nabi beri tanah tu kepada Umrul Qais. Lalu yang Hadramaut ni kata, boleh dia dah tanah saya? Kata Rasulullah, ialah boleh ke dia lah. Tetapi kalau dia tidak betul, maka Allah Ta'ala laknat dia sehingga hari kiamat. Kalau dia pelawak dalam masalah pembicaraan ini. Lalu Umrul Qais kata, ya Rasulullah, kalau saya beri ke dia macam mana? Rasulullah kata, kalau mu beri ke dia, mu mengalah, mu dapat syurga. Lalu Umrul Qais kata, saya beri ke dia dah tanah ni, kata dia. Tak apalah, beri ke dia. Di sini menunjukkan bagaimana iman yang ada dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum. Sanggup mengalah dalam masalah harta benda. Walaupun tanah yang luas, mereka sanggup mengalah kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bagaimana iman menentukan seseorang itu menunaikan janji dengan betul ataupun tidak. Wallahu a'lam.